Kita nak baca pula kitab Bahrul Madhi pula. Bab semalam kita sambung berkenaan bab wasiat. Okey, cerita bab wasiat kita dah masuk tajuk baharu berkenaan dengan wasiat. Sebab ni benda ni penting tuan-tuan, benda wasiat ni. Semalam kita dah baca dah satu hadis Nabi tentang Sa'ad bin Abi Waqqas nak berwasiat. Dia nak bagi harta dia semua. Nabi kata janganlah macam tu. Kalau gitu dia nak wasiat setengah harta dia nak bagi ke orang. Nabi kata jangan macam tu. Kalau gitu dia nak bagi 2/3 harta dia pada orang. Nabi kata jangan macam tu. Kemudian dia kata lagi, kalau macam tu 1/3. Kata Nabi 1/3 pun banyak dah. Banyak dah tu. 1/3 tu pun dah banyak dah. Tapi itu pun dah memadai. Kerana meninggalkan harta pada anak-anak, kepada isteri, kepada waris. Dengan sebab mereka itu berharta, mereka tidak meminta-minta. Dengan sebab ditinggalkan harta kepada mereka, mereka ada wang, ada harta. Mereka tak jadi peminta sedekah. Maka kata Nabi, meninggalkan waris dalam keadaan berharta lebih disukai daripada meninggalkan waris dalam keadaan meminta-minta. Ini asal hadis berkenaan dengan hadis yang pertama berkenaan dengan wasiat. Ketahuilah wahai saudaraku, wasiat itu ialah pesan seseorang seperti katanya kepada seorang yang lain, ambil olehmu daripada hartaku, selepas daripada mati aku RM500, buatkan masjid atau buatkan sedekah wakaf untuk orang mengaji atau lainnya daripada sebarang ibadat yang berfaedah bagi aku. Ini contoh wasiat. Wasiat tu apa? Pesan. Wasiat tu apa? Pesanan. Contoh dia kata, leha, kalau abang mati, ambil 500 duit abang, sedekah dekat masjid. Ingatlah, RM500 ambil duit abang tu, sedekah kat masjid. Itu nama dia pesanan. Itu nama dia wasiat. Adakah semudah itu wasiat? Adakah sesenang itu wasiat? Sebab itu diperincikan syarat-syarat sah wasiat. InsyaAllah kita baca. Kemudian, maka pesanan itu diluluskan selepas daripada telah habis selesai hutangnya dan diambil daripada hartanya menurut telek adakah wasiatnya itu lebih daripada 1/3 harta. Sekiranya lebih daripada 1/3 harta tidak diluluskan, melainkan kadar 1/3 itu sahaja, maka berwasiat itu telah disuruh oleh syarak dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi. Tuan-tuan yang saya hormati, dalam ayat ini, dalam hadis ini, wasiat itu merupakan suatu tuntutan agama. Allah sebut di dalam Al-Quran, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidain. Ada ayat berkenaan dengan wasiat. Tambah-tambah kita ni dah nak mati tuan-tuan. Min Hasnim Bakri dulu dari Besau nak pergi Sungkai, ada timing bas. Bila terlepas, menangis mak, siap bebel-bebel kat Pekan Sungkai sebab tak dapat balik Besau. Bah nak masuk ke Besau tu ada 5 kali, 5 ke 4 saya lupa. Pukul 8 sekali, pukul 11 sekali, pukul 1 sekali, petang pukul 5 sekali. Pukul 5 tu lah bah. Tak ada bah pukul 5, kau tidur kat Sungkai tu. Belakang stesen bas Sungkai tu ada surau. Pada kau lah tidur kat surau tu. Nak masuk punya seksa dalam tu tuan-tuan. Okey, gitu kalau bas cerita. Bas Mogah Omnibus nama dia. Warna merah jambu. Warna merah hati bas dia. Baik.
Jadi bila kita berwasiat, kalau wasiat tu sah, kalau wasiat tu lulus, apa bila masa nak bagi? Mula-mula kita selesaikan dulu hutang si mati. Bincang waris-waris anak-anak, mak datang, ayah ni abang datang, kak long datang, bancik datang, bincang. Mak, ayah ada hutang tak? Ada. Ini buku hutangnya, buku 35. Ayah kamu hutang dekat dengan kedai runcit din kita. Lama tak sebut. Kedai kita, din kita nama Batu Gurau. Kedai runcit din kita nama dia. Nah, hutang dia 1,000. Lagi mak, hutang motor RM300. Dia beli dekat Imam Dolah, tak habis bayar lagi. Lagi mak, ni hutang abang ayah dengan Pak Long korang 2,000. Masa korang nak kahwin kan, Angah hari tu tak ada duit, pinjam dekat Pak Long 2,000, tak bayar lagi. Ambil pada harta dia, lepaskan dulu hutang-hutang si mati. Dah habis hutang si mati, mak ada tak asyik ayah bagi wasiat? Ada. Ayah bagi wasiat ni, saksinya Imam Din, saksinya pula Imam Ripin. Dia tulis di sini wasiat, kalau dia mati ambil 20,000, hadiahkan pada Mahat Tahfiz 20,000. Tanya pada Imam Dolah, betul ke ayah wasiat? Tanya pada Imam Ripin, betul ke ayah wasiat? Betul, kami saksi. Siap tulis lagi. Tengok pula duit baki daripada bayar hutang ayah tadi, baki dia berapa? 2,500. Dia wasiat 20,000, duit yang tinggal 2,500. Maka tak wajib dilaksanakan wasiat tadi sebab tak cukup duit. Habis tu ustaz, boleh tak kami pakat ramai-ramai kumpul duit anak beranak bagi ustaz? Terpulang lah. Tapi dia kata di situ wasiat daripada harta dia. Wasiat daripada harta dia, bukan harta korang. Okey, boleh faham? Tapi kalau kita nak sedekah ramai-ramai, terpulang lah. Nak sedekah atas nama bapak, terpulang pada kita. Tapi dia kata ambil daripada harta aku. Harta apa? Dia tak ada harta. Tanah tak ada. Duit dalam bank hari tu pun ada RM20 je. Tolak hutang, tinggal RM2, RM2,500. Wasiat kamu 20,000. Tak wajib dilaksanakan. Ataupun dalam bank dia ada 25,000 misalnya. Wasiat dia pula 20,000. Maka jumlah itu adalah jumlah yang melebihi daripada 2/3 hartanya. Pun tak kena juga. Jadi bukan semua wasiat perlu ditunaikan. Bukan semua jenis wasiat almarhum, wasiat orang mati kena ditunaikan. Kena tengok syarat dia, kena tengok jumlah dia, kena tengok macam mana dia berwasiat, apa yang dia wasiatkan. An Sa'di bin Abi Waqqas qala maridtu amal fathi maradan ashfaitu minhu 'alal maut. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, katanya telah kena sakit aku di Mekah pada tahun pembukaan negeri Mekah, iaitu diambil perang daripada tangan kafir. Dan pada masa itu aku sakit, yang mana aku rasakan sakit tu macam aku dah nak mati dah. Ini berlaku kepada sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, berlaku pada tahun pembukaan kota Mekah. Dia kata pada masa tu dia sakit tu rasa macam dah nak mati sangat lah. Tuan-tuan, orang yang sakit nak mati ni dia pernah rasa lah. Bukan nak mati, sakit tu rasa macam dah nak mati lah. Tak tahu macam mana, sakit teruk lah, tak ada harapan lah. Orang duk baca Yasin lah, pakai duk tengok dia atas katil, duk geleng kepala semua orang, tu tanda nak mati. Kalau duk boleh gurau lagi, tak ada gitu.
Duk gurau elok lagi, mari ziarah, duk nyembang lagi, duk cerita bab tanah lah, bab mancing boleh lagi. Itu maknanya okey tu. Tapi kalau yang datang ziarah semua tangan duk diam, cakap pun tidak dah, duk geleng kepala dah. Tu rasa nak mati tu. Okey, itu maksud sakit nak mati tu. Tapi apa ramai orang tuan-tuan yang kita tengok dia waktu dia sakit tu macam nak mati dah. Sihat elok berjalan. Tapi kita tengok yang sakit hari tu relax je, sudah mati pula tuan-tuan. Sakit je tak berat pun ustaz, boleh gurau-gurau je ustaz, mati pula. Inilah dia yang dikatakan perkara ajaib, perkara pelik yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Fa'atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah kepada aku menziarahi aku ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Nabi pergi ziarah Sa'ad bin Abi Waqqas. Masalah, imam menziarah orang yang sakit. Kata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim, pada sepotong hadis ini menunjukkan sunat menziarahi orang sakit, sunat. Dan sesungguhnya disunatkan pula bagi pemimpin menziarahnya sebagai sunat bagi seorang manusia juga. Kalau Nabi menziarahi orang, kenapa kita tak menziarahi orang? Nabi pun pergi rumah orang sakit, kenapa kita tak nak ziarah orang sakit? Sedangkan menziarah orang sakit itu ialah perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, maka apakala aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan aku pun ada menyangkakan aku dah tak boleh hidup lagi. Lalu aku berkata kepadanya, ya Rasulullah, hamba ni sakit seperti yang tuan hamba lihat. Rasa tak lama dah hamba ni. Tuan, sesungguhnya ada bagi hamba ni harta yang banyak. Sekiranya hamba mati, tiada siapa yang mempusakai harta hamba itu melainkan seorang anak hamba yang perempuan, dan ada lainnya daripadanya asabahnya. Maka adakah boleh hamba berwasiat di dalam negeri dengan harta hamba semuanya? Dia kata, saya nak sedekahkan harta saya keseluruhannya. Saya nak cari pahala akhirat, faedah di negeri akhirat. Bila Nabi dengar permintaan Sa'ad nak mensedekahkan keseluruhan hartanya dalam bentuk wasiat, maka Nabi menjawab, jangan engkau sedekahkan semua hartamu itu. Janganlah bagi semua. Nabi kata jangan bagi semua. Jadi tuan-tuan, kita berhenti sebentar untuk hari ini. Kita sambung malam ini insya-Allah. Selepas ini ada Ustaz Ahmad, selepas ini ada Ustaz Azhar, petang nanti pun ada lagi, dan malam ni ada satu program istimewa ya, bersama dengan Datuk Dr. Fazilah Kamsah, jam 9 malam nanti insya-Allah. Tuan-tuan saksikan bersama saya live di FB saya ini jam 9 malam bersama dengan Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah, pakar motivasi yang terkenal di negara kita. InsyaAllah tuan-tuan, hari ini hari Jumaat, kalau tuan-tuan nak memberikan sumbangan untuk pembinaan tempat penyediaan mandi mayat, mandi jenazah dan juga van mayat, masih lagi dibuka. Ramai yang duk telefon, ramai yang duk hantar mesej, boleh lagi ke? Buka lagi, masih buka ya, untuk pembelian van pengendalian jenazah, van jenazah kita dan tempat mandi mayat kita. Kita jumpa insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.